Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizi bin Sabdi, nombor metrik ATD 210503021. Saya merupakan pelajar tahfiz Al-Quran wal Quran SEM 4. Tajuk tugasan saya ialah aplikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Nama pensyarah ialah Cik Ain Afika. Terima kasih. Aplikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Mari kita lihat kepada tajuk yang pertama ialah aplikasi pendatang asing. Aplikasi yang pertama ialah Malaysia, merupakan 10 negara yang tertinggi di dunia yang mempunyai penggaji warga asing. Yang kedua, orang asing yang dari negara luar akan datang ke negara Malaysia dengan tujuan yang tersendiri. Yang ketiga, orang asing sanggup bekerja dalam sektor yang bergaji rendah. Seterusnya kita melihat kepada kategori pendatang asing. Kategori yang pertama ialah pendatang asing secara sah, dan kategori yang kedua ialah pendatang asing tanpa izin, yang disingkatkan ialah PADI. Mari kita lihat kepada perbezaan pendatang asing secara sah dan pendatang asing secara tidak sah. Pendatang asing secara sah yang pertama ialah telah ditetapkan pekerjaan, majikan dan tempat tinggal. Maksudnya di sini ialah sebelum mereka datang ke Malaysia, mereka telah ditentukan apa pekerjaan mereka, siapa majikan mereka dan di mana tempat tinggal mereka. Yang kedua, mempunyai kontrak pekerjaan. Yang ketiga, dokumen perjalanan yang sah. Maksudnya di sini mereka telah mempunyai satu pasport ataupun visa untuk memasuki sesuatu negara tersebut yang diiktiraf oleh negara tersebut. Yang keempat, mereka tiada masalah kesihatan. Maksudnya di sini ialah mereka telah membuat mereka check up sebelum mereka datang ke Malaysia. Seterusnya kita melihat kepada pendatang asing secara tidak sah. Pendatang asing secara tidak sah yang pertama ialah tidak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini mereka tidak membuat pasport ataupun visa. Yang kedua, dokumen perjalanan yang tidak sah. Maksudnya di sini mereka tiada dokumen ataupun sesuatu benda yang boleh membuatkan mereka masuk ke negara. Yang ketiga, mereka melalui lorong tikus. Bagi contoh, mereka ikut laut dan daratan. Yang keempat, mereka mempunyai masalah kesihatan. Ini akan membuatkan rakyat di sesuatu negara tersebut akan hidup secara tidak aman dan mempunyai banyak masalah kesihatan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan-kesan yang baik dan kesan-kesan yang tidak baik. Kesan-kesan yang baik ialah yang pertama, mengisi kekosongan sektor. Dengan ini, mereka akan dapat memenuhkan tempat-tempat yang kosong dalam pelbagai sektor. Yang kedua, pembangunan ekonomi negara. Mereka akan dapat meningkatkan ekonomi negara Malaysia. Yang ketiga, menambahkan lagi pelbagai sektor. Dengan kedatangan mereka di Malaysia, maka mereka akan dapat menambahkan lagi ekonomi ataupun dapat menambahkan lagi pelbagai sektor yang berada di Malaysia. Dengan ini, ekonomi di Malaysia akan meningkat naik.
Kesan-kesan yang kedua adalah kesan buruk. Kesan buruk yang pertama ialah peningkatan kadar jenayah. Dengan ini akan membuatkan keresahan ataupun membuatkan rakyat di sesuatu negara akan takut dengan peningkatan kadar jenayah tersebut. Yang kedua, penyebaran penyakit berjangkit. Ini akan menyebabkan suatu negara tersebut akan hidup secara tidak sihat dan mempunyai masalah kesihatan pada diri mereka. Yang ketiga, menjejaskan peluang pekerjaan kepada warga negara tersebut. Sebagai contoh, jikalau mereka terlalu ramai di negara Malaysia, maka peluang-peluang rakyat-rakyat yang berada di Malaysia akan sedikit dan ini akan membuatkan rakyat-rakyat di Malaysia akan menganggur. Kita pergi kepada tajuk yang kedua ialah pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi ialah suatu usaha dalam membawa masuk atau mengimport sama ada peralatan atau pengetahuan. Sebagai contoh, kemahiran, tata cara dan teknik asing. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya produktiviti tempatan. Seterusnya, kita akan pergi kepada faktor-faktor pemindahan teknologi. Faktor-faktor yang pertama ialah mempercepatkan industri tempatan negara. Maksudnya di sini adalah mempercepatkan sesuatu masa dalam suatu sektor. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan. Yang ketiga, menyediakan kemudahan infrastruktur yang selamat. Yang keempat, membenarkan bahan-bahan mentah keluaran negara dieksploitasikan dengan lebih cekap. Yang kelima, mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian dan perkilangan. Sebagai contoh, mereka membawa masuk mesin-mesin ataupun robot-robot yang telah dicipta oleh mereka. Yang keenam, mewujudkan sektor-sektor ekonomi lain. Sebagai contoh, boleh membuka peluang kepada sektor-sektor lain untuk membuatkan ekonomi suatu negara tersebut akan lebih maju. Yang ketujuh, membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api dan lain-lain. Yang ke-8, teknologi pertanian moden seperti bioteknologi dalam penghasilan baka-baka yang baik dan hidroponik. Dengan ini, sesuatu pertanian negara kita akan lebih berkhasiat dan lebih moden. Yang terakhir, faktor-faktor yang terakhir ialah yang ke-9, pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Sebagai contoh, mereka membawa masuk ubat-ubatan daripada negara luar untuk diberikan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Dan ini rakyat Malaysia akan hidup dengan lebih selamat. Rumusan, faktor-faktor pemindahan teknologi ini adalah suatu perkara yang baik disebabkan mereka akan mempercepatkan suatu pekerjaan-pekerjaan. Sebagai raya, sebagai contoh, membuat lebuh raya dan kereta api dan lain-lain. Yang kedua, ini akan meningkatkan taraf ekonomi negara. Yang ketiga, rakyat akan hidup dengan lebih aman, sejahtera dan harmoni. Sekian, terima kasih kerana telah melihat presentation saya yang telah saya bentangkan dengan bertajuk aplikasi kata asing
dan aplikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.